بالله من الشيطان الرجيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya melainkan dengan satu alasan yang benar. Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepada warisnya. Tetapi janganlah waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Allah berfirman melarang pembunuhan terhadap jiwa tanpa ada alasan yang dibenarkan dalam syarak, sebagaimana yang ditegaskan dalam Sahihaini, iaitu Sahih Bukhari dan juga Muslim, bahawa Nabi bersabda, la yahilu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath, an-nafsu bin nafsi wa thayyibu zani wa tariku lidinihi al-mufariq lil jamaah. Tidak dihalalkan darah seorang muslim yang bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan sungguhnya aku adalah Rasulullah, kecuali dengan 3 cara, iaitu yang pertama jiwa dengan jiwa, yang kedua seorang yang sudah berkahwin, lelaki atau perempuan tapi berbuat zina, dan yang ketiga orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaah. Jadi inilah larangan dalam Islam, bahawa tidak dibenarkan untuk membunuh seseorang muslim itu, membunuh seseorang manusia itu, melainkan bila dia terlibat dengan 3 kesalahan ini, iaitu yang pertama membunuh orang lain dengan sengaja, yang kedua dia sudah berkahwin sama ada lelaki atau perempuan tiba-tiba berzina, maka bila cukup buktinya hukuman dikenakan adalah rajam sampai mati, dan yang ketiga iaitulah seorang yang murtad. Maka 3 golongan ini saja yang dibenarkan oleh Allah untuk dibunuh. Para mustasyriqin, orientalis, musuh-musuh Islam telah menjadikan ini alasan untuk mengatakan ketidakadilan Islam, bahawa hukum hudud yang ditetapkan dalam Islam ni satu kezaliman. Bagaimana ia menjadi satu kezaliman, tuan-tuan? Kalaulah seseorang itu sendiri yang mengalami perkara pembunuhan ini. Sebagai contohnya, kita melihat dalam berbagai-bagai cara penyebaran maklumat melalui social network pada hari ini, orang yang dibunuh, dilanggar, kemudian diheret lagi dengan kereta selama beberapa kilometer. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau yang terlibat ini, na'udzubillah, merupakan kaum keluarga terdekat, tuan-tuan? Boleh bayangkan tak? Tak boleh bayangkan, tuan-tuan? Bila ditanya kepada pakar comparative studies, comparative religions, Dr. Zakir Naik itu, hafizahullah, tentang ketidakadilan Islam dalam hukuman yang dikenakan, hukum qisas sebagai contohnya, hukum hudud yang dikenakan ni, hudud, tuan-tuan, maka dibuat tamsilan, bandingan. Cuba bayangkan kalau seseorang di kalangan keluarga kita yang mengalami ujian ataupun jenayah dilakukan terhadapnya. Snatcher pun cukup lah, tuan-tuan. Orang yang yang mencuri, merampas beg tangan seseorang perempuan yang lemah itu, beratur dia ke satu tempat, tiba-tiba datang orang yang tak bertanggungjawab, menaiki motosikal, merampas, mengirik, jatuh, habis mukanya melecet tu, badannya trauma dia, tuan-tuan, ni boleh gambar sekalian. Itu masih hidup lagi walaupun ada kecederaan, mungkin kecederaan ringan, na'udzubillah kecederaan berat. Bayangkan kalau seorang yang dilanggar dengan kereta diheret dengan zalim sekali begitu, agak-agaklah cuba fikir kalau seseorang daripada kita mengalami peristiwa seperti itu. Saya pernah ajar pada tuan-tuan kalau kita melihat musibah menimpa manusia ni, bukan bagus pun untuk disebar-sebarkan, tapi kalau kita melihat, maka kita doalah pada Allah, Alhamdulillahillazi afani mimma ibtalahu bihi, ataupun ibtalahum bihi, wa faddalana ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Maha suci Allah SWT yang telah pun syukur pada Allah yang telah menyelamatkan daku daripada apa yang menimpanya atau menimpa mereka. Sungguhnya Tuhanku telah melebihkan aku di atas banyak ciptaannya yang patut aku syukuri nikmat-nikmat itu. Begitu maksud doa ni, tuan-tuan. Bila satu musibah, ujian itu menimpa seseorang, barulah dia tahu langit ni tinggi atau rendah. Bayangkan seorang isteri yang menunggu kepulangan suaminya, tiba-tiba datang pasukan polis yang maklumkan kematian suaminya. Allahu Akbar, terjerpuk, jatuh dia, tuan-tuan. Tak boleh bayang kesusahan yang menimpa dirinya, anak-anak yang masih kecil. Maka itu sebab dalam Islam, kata para ulama yang mengkaji bab ini, contohnya Dr. Abdul Karim Zaidan, contohnya Profesor Dr. Muhammad Uqlah, contohnya almarhum Dr. Wahab Zuhaili, dalam bab jenayah Islam ini, bila hukuman itu dikenakan, ia tak lain tak bukan niat matlamatnya, objektifnya adalah untuk mengekang kezaliman ini daripada berlaku kepada masyarakat.